forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Loma Adam di Town Hall isu semasa di bahagian Wasar Maju UMNO. Beliau menceritakan bagaimana Muhyiddin melayan UMNO dahulu. Akhirnya mari kita dengar terlebih dahulu. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Putuskan supaya kita kerjasama dengan musuh politik kita ialah rakyat. Ini keputusan rakyat. Kedua, kita ada dua pilihan. Nak pilih Muhyiddin atau pilih Anwar? Tuan-tuan, kita dah pernah pilih Muhyiddin. Kita dah pernah maafkan pengkhianatan Muhyiddin. Betul tak betul? Apa jadi? Kita maafkan dia, kita ampunkan dia. Malah dia hanya ada 32 kursi. Itu pun yang betul-betul menang atas tiket Bersatu tak ada. Bersatu bertanding tiket PCR. Bersatu menang 13 kursi. Yang ikut Muhyiddin ketika itu 5 orang. 5 orang ni. Yang lain siapa? 16 dia curi daripada UMNO, 9 dia curi daripada PCR pun. Walaupun jumlah dia kecil, kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Walaupun kita ada 42 kursi ketika itu. Tuan-tuan, imbalan Perdana Menteri pun dia tak bagi kita. Menteri Kanan pun dia ambil 2, dia bagi 1 je pada Datuk Seri Ismail Sabri. Saudara, kementerian dia bagi kita Kementerian Cat Ayam. Dulu UBE Menteri Junior dia, seorang wanita muda. Satu kementerian, Kementerian Sains, Teknologi dan Alat Sekitar, dia bagi 3 tuan. Satu dia bagi kepada Timbalan Presiden PAS, Pemberian Tuan, satu dibagi pada KJ, Kementerian Sains, satu dibagi Samsul Anwar Nasarat untuk perangan UMNO, Kementerian Tenaga. Bagi 3. Itu standard macam mana Muhyiddin layan kita. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, dia tikam kita, dia bully kita. Duit UMNO dibekukan, dah menang kat mahkamah, dia tak ada rilis, dia merayu lagi, menang lagi, merayu lagi 3 kali tuan. Kemudian bila sampai ke Sabah tu, kita dah meluap. Kita punya presiden nak dipenjarakan, kita punya mantan presiden hari ni bukan nak dipenjarakan, dah masuk penjara. Saudara, bila di Sabah kita dah cakap kita nak go solo, Bung Mokhtar dah umumkan kita akan bertanding 73 kursi. Tiba-tiba Muhyiddin datang memujuk rayu dan sebagainya. Kita akhirnya bersetuju. Okey, tak apa, kita teruskan kerjasama di Sabah, kita bagi jumlah kursi secara sama. Tiba-tiba apa berlaku tuan-tuan? Sekerat jalan dia ambil bekas ahli parti komponen Barisan Nasional, join mereka. Kemudian dia bagi duit dekat musuh-musuh, orang-orang yang bertanding bebas, supaya lawan dan kalahkan kita. Masuklah sahabat saya di Tawau, dia menceritakan Hamzah Zaidudin datang bagi 200,000 kepada dia, dia bertanding cara bebas. Saya nak beritahu tuan-tuan, akhirnya dia bertanding lebih daripada kita. Darah dia bertanding lebih daripada kita. Kita menang lagi banyak daripada dia, dia jadi ketua menteri. Jadi macam mana tuan-tuan kita nak bekerjasama dengan mereka? Itu sebab di Melaka, walaupun Tan Sri Anwar Musa kata boleh menang hanya 8 kursi, Ismail Sabri kata tak boleh menang, tapi Datuk saya kata no way, kita go solo. Dan Alhamdulillah, kerana masa itu bersesuaian tuan-tuan, bukan kerana UMNO buat, tetapi masa itu juga penting. Masa itu Covid, dan nak beritahu tuan-tuan, bila time Covid ni, kebanyakan orang Cina ni dia health conscious, dia jaga kesihatan dia takut nak keluar semua, itulah masa terbaik. Sebab kita tahu pada ketika itu kebanyakan daripada masyarakat Cina, mereka ini dia pro kepada Pakatan Harapan. Jadi that's the best time. Itu sebab kita boleh menang 21 kursi di Melaka, kita boleh menang 23 di Johor. Sebab pemilihan tarikh, the right timing itu penting. Bila ada feel good factor. Tapi nak buat macam mana saudara? Kerana menangkan kursi Perdana Menteri balik, nak berasa jadi menteri kabinet balik, akhirnya saudara, bila raya berdiri hingga akhirnya UMNO berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan, tinggal 20 kursi. Jadi di antara dua pilihan Muhyiddin dan Anwar tadi,
kita dah kena khianat dengan Muhyiddin. Anwar pernah khianat kita tak tuan? Yang kenakan presiden kita, mantan presiden kita, ialah kerajaan PH di bawah pimpinan Mahathir, bukan bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Yang bully kita ialah Mahathir dan Muhyiddin, bukan Anwar Ibrahim. Jadi akhirnya tuan-tuan, selepas berbincang macam Datuk Seri Syafri tadi sebut, sampai pukul 1 pagi, kita pilih yang mana mudarat yang paling kecil, paling kuat. Maka akhirnya kita putuskan untuk memilih bersama dengan Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri kita, dan memilih bersama dengan Pakatan Harapan sebagai parti komponen untuk kita bergabung dan membentuk kerajaan. Tuan-tuan, dari segi pilihan, yang pertama tadi, antara dua ni, kita pilih orang yang belum menganiaya kita. Tambahan pula, Datuk Seri Anwar pernah dianiaya oleh Mahathir juga. Maka sudah pasti tuan-tuan, orang yang pernah kena aniaya ini, dia tahu macam mana perasaan menganiaya, kena aniaya. Jadi kita harap dia tidak menganiaya kita seperti mana Mahathir aniaya kita, Muhyiddin aniaya kita. Kedua tuan-tuan, dari segi masa depan politik UMNO, UMNO tuan-tuan bertanding di 114 kursi, 114 kursi. Dulu kita ada 122 kursi tahun 2018. Baru-baru ni kita bertanding 114 kursi. Saya nak beritahu tuan-tuan, daripada 114 kursi ni, 74 kursi dimenangi oleh Perikatan Nasional. Kalau kita buat keputusan bersama dengan Perikatan Nasional, pilihan raya akan datang, UMNO akan hanya boleh bertanding di 26 kursi yang kita dah menang. Yang 74 kursi yang Perikatan Nasional menang ni, boleh tak kita bertanding kursi ni? No way. Tak boleh tak boleh. Mana lagi tempat yang UMNO boleh bertanding? 29 kursi Melayu yang PKR amanah menang, betul? Itu saja. Daripada 26 kursi, 29 kursi yang PKR amanah menang ni, tuan-tuan, kursi Melayu, agak-agak kalau berebut dengan bersatu dengan PAS ni, boleh tak UMNO dapat lebih? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab track record UMNO menang 26 kursi Melayu je. Track record PAS dengan bersatu menang 74 kursi Melayu. Jadi dia akan dapat 2/3 daripada apa yang kita dapat. Jadi kalau katalah ada 29 kursi, paling kuat tuan-tuan, mungkin kita dapat 5. Kalau campur dengan 26, kita ada 31. Kalau dapat tambah lagi 5 pun kita ada 36 kursi. Kalau setakat dapat 31 tuan-tuan, UMNO ada 191 bahagian. Kalau bertanding pilihan raya umum ke-16 hanya di 31 kawasan parlimen, maknanya UMNO akan jadi pegangan PAS dan juga Bersatu di 160 bahagian. 160 bahagian ni UMNO dah tak relevan, dah boleh tutup kedai tuan-tuan, termasuklah orang sebaca. Ini realiti. Ini realiti. Tetapi kalau kita pilih bersama dengan DAP, dengan PH, dengan Bersatu, dengan PKR, saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO boleh bertanding lebih kurang 85 kursi dalam pilihan raya akan datang. Sebab apa? Sebab 74 kursi yang kita kalah ni tuan-tuan, yang dimenangi oleh Perikatan Nasional, 74 kursi ni, siapa yang akan bertanding di situ ditentukan oleh siapa yang dapat nombor 2 terbanyak. Nombor 1 terbanyak ialah Perikatan Nasional, betul tak? So UMNO ada lebih kurang 50 lebih kursi tuan-tuan, dia nombor 2 terbanyak. So kalau campurkan dengan yang sedia ada ni, kita 30 kursi, campurkan dengan yang sedia ada, kita dapat nombor 2, lebih kurang 85 kursi tuan-tuan. BN boleh bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. 85 kursi paling banyak tuan-tuan. Maknanya dalam berarti kata lain, saudara, potensi untuk UMNO jadi parti dominan itu ada.
Tapi tuan-tuan kena kerja daripada sekarang. Kita kena pastikan kita kena menangi hati orang Melayu. Kita boleh menang di kawasan-kawasan Melayu yang akan diamanahkan kepada kita untuk bertanding. Dan kalau kita menang lebih banyak daripada PKR, daripada DAP, daripada amanah, mengikut perjanjian, siapa yang dapat kursi paling banyak, dialah Perdana Menteri. Jadi potensi itu untuk kembali menjadi dominan itu ada tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, jangan gundah pulana. Jangan rasa kita ni dah kalah, dah ditipu tangga, kena bijak lagi, kita tak boleh bangkit. Saya nak beritahu saudara, rakan-rakan komponen, DAP baik, PKR baik, amanah baik, mereka sangat menghormati UMNO. Dan hari ini tuan-tuan kita tengok, kalau dulu orang takut dengan DAP ni masalah apa? Yelah, kita pun 58 tahun kita lawan dengan DAP, betul tak betul? Apa kita tak cakap pasal DAP, betul lah? Dan apa yang diorang pun tak cakap pasal kita. Tetapi bila kita dah berkawan dan terpaksa duduk dalam satu pasukan, tuan-tuan, apa yang kita cakap di lepas, kita tak boleh apa-apa. Kita ikut resmi macam Muhyiddin Yassin. Dulu Muhyiddin kata apa? PAS parti ajaran sesat. Betul tak betul? Ada kita dengar sekarang ni Muhyiddin kata PAS parti ajaran sesat? Tak ada. Dulu Mahathir kata bahawa Ibrahim Libya yang buat apa ni, yang dibunuh beramai-ramai di Mali, ini semua parti kata. Betul tak? Hari ini kita tengok orang yang kata Ibrahim Libya mati kata ini bukan mati syahid, orang ini diangkat oleh PAS. Hari ini mereka melupakan segala benda-benda titik bengih perbezaan yang lepas. Mereka dah mula fokus untuk yang masa akan datang. Jadi kita terpaksa menggunakan kaedah yang sama, kerana hari ini rakyat yang membuat keputusan memaksa untuk kita bergabung dengan musuh-musuh politik. Dan kita ada dua pihak musuh politik kita, BN dan PH. Dan kita pilih untuk bersama dengan PH kerana kita belum pernah lagi tuan dianiaya ataupun belum pernah lagi, belum teruji Datuk Seri Anwar ni. Kita tengok macam mana. Dan setakat hari ini kita tengok yang menyebabkan orang takut dengan DAP ni bukan kerana DAP hari ini. Yang orang takut dengan DAP ni ialah DAP dulu. Betul tak? DAP zaman DAP bersama dengan PAS. Dia orang takut DAP masa DAP bersama dengan Bersatu ketika 22 bulan. Hari ini ada tak orang takut kerana DAP sekarang? Mungkin ada yang kecewa bila mana Ramasamy, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa saiz penjawat awam Bumi Putra harus dikecilkan. Dominasi penjawat awam Bumi Putra harus dikecilkan. Bila dia keluar kenyataan macam ni, kita tengok Anthony Loke terus mengecam kenyataan yang dikeluarkan oleh Ramasamy. Dan Ramasamy, tuan-tuan, bukan setakat tak jadi Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dia digugurkan juga jadi calon pilihan raya pun. Hari ini dah keluar dari Pinang. Nampak betapa seriusnya DAP dalam menjaga hati orang Melayu, orang Islam. Siapa yang keluar kenyataan yang mengguris hati orang Melayu Islam, dia terus ambil tindakan. Tony Puah kata orang UMNO korup, BN korup, terus digugurkan dan menjadi calon pilihan raya. Ada seorang pemuda DAP di Balakong mengeluarkan kenyataan terhadap umat Islam, terus digantung keadaan sementara menunggu siasatan baru. Nampak? DAP hari ini betul-betul nak jaga hubungan dengan kita. Dan mereka ni, tuan-tuan, mereka belajar melalui kesilapan. Dulu bila mereka berkuasa 22 bulan, bila mereka tersilap cakap, mereka terlanjur perbuatan, akhirnya berkuasa hanya 22 bulan, lepas tu jadi pembangkang. Bila jadi pembangkang, tuan-tuan, apa jadi? Lim Guan Eng, Susah Agung DAP akhirnya menjadi kluster mahkamah. Betul tak? So mereka juga belajar melalui kesilapan yang lepas. Dan ini memudahkan kita. Ini memudahkan UMNO. Kalau dulu kita kena bentuk didik gerakan sebuah parti chauvinis, parti yang betul-betul
kuat perkawaman dia. Tetapi bila kita tarik gerakan masuk dalam Barisan Nasional, selepas peristiwa 13 Mei 1969, kita tengok berpuluh tahun kita dengan gerakan semua boleh. Tak ada kita dengar gerakan ni Chauvinis ke, tak ada kita dengar gerakan ini anti Melayu, anti Islam. Bila dia dah keluar tinggalkan kita, hari ni barulah kita tengok kenyataan mereka kembali macam sebelum peristiwa 13 Mei. Tak ada pula buat pas ni yang bersuara. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni, menjadi moderator kita. Saya akan serahkan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada sesi, ada pertanyaan yang tuan-tuan nak tanya, moderator kata berkisar pada soalan yang saya cakap, tapi saya beritahu dengan moderator, nak tanya soalan apa pun tanyalah. Saya buka, silakan. Kita akan komen saya lah dululah masa Muhyiddin berkawan dengan UMNO dulu. Orang apa, Zahid Hamidi langsung tak dapat jawatan apa, hanya dia bagi kat Ismail Sabri je dapat jawatan. So konon-kononnya dulu dia cakap Zahid ni ada isu rasuah lah, sebab tu tak nak bagi dekat Zahid jawatan. Last kita tengok sekarang Muhyiddin pun dah di kelas mahkamah itulah. Orang cakap kalau kita kata kat orang sedap, akhirnya kita pula terpalit sendiri. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan Ibrahim. Assalamualaikum.